Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini dalam membicarakan tentang mengenai kelebihan orang miskin kelebihan orang-orang miskin. Pada muka surat 307 kan, kita berhenti pada membincangkan mengenai di sana dalam Islam ini masing-masing 307, pada muka surat 307, di mana kita berhenti dalam membicarakan tentang mengenai bagaimana dalam Islam memandang orang miskin ini bukan satu kehinaan, tetapi orang miskin itu ada kelebihan tersendiri yang Allah jadikan dalam kehidupan mereka. Dan ada beberapa perkara yang menyebabkan kelebihan orang miskin tadi yang kita bincangkan sebelum daripada ininya. Dan hari ininya kita akan sambung. Abu Lis As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-A'mashi daripada Khaisamah berkata, malaikat berkata, ya Tuhan, hamba-Mu yang kafir itu kamu lapangkan dunianya dan kamu jauhkan daripada bala. Jawab Allah kepada malaikat, kamu buka tempat siksanya. Kamu buka tempat siksanya. Disebut sampai peringkat demikian. Walaupun orang kafir ni pada diri dia tersebut di dunia ni, dalam hidup dianya, dalam keadaan dia lapang dunia dia, nampak senang hidupnya, kemudian pada masa yang sama tak ada bala-bala yang teruk yang kena pada mereka tersebut. Allah jawab pada malaikat. Apabila malaikat tanya soalan demikian, lalu katanya Allah, kamu buka seksa kepada orang kafir tersebut. Dan ketika dilihat oleh malaikat, mereka berkata, ya Rab, tidak berguna apa yang mereka dapat daripada dunia itu. Lalu malaikat itu berkata, ya Tuhanku, hamba-Mu yang mukmin kamu jauhkan daripadanya dunia dan engkau hidangkan kepadanya bala. Allah berfirman, bukalah tempat pahalanya. Maka jika telah dilihat oleh malaikat, mereka berkata, tidak apalah bagi mereka apa yang mereka derita di dunia ini. Ini gambaran tentang bagaimana perbezaan di antara orang mukmin dan orang kafir tadi. Orang kafir, kala mana dia hidup di atas dunia ni, dia rasa bahawa dia rasa dalam hidup dia ni lapang pada diri dia, seronok dalam hidup dia, tak ada kesusahan dan tak ada kepayahan dalam hidup mereka tersebut. Tapi bila Allah kata, cuba kamu tengok seksa yang disediakan ini. Bila tengok seksa yang disediakan tersebut, lalu katanya malaikat jawab balik. Dia kata, tak ada nikmat lah dengan apa yang nikmat yang banyak dunia nak dibandingkan dengan azab yang Allah sediakan itu. Bila cerita pula tentang orang mukmin, bagaimana keadaan orang mukmin pula? Orang mukmin dahlah tak dapat nampak susah payah dalam kehidupan mereka ini, tapi bagaimana pula mereka ni, ya Allah? Lalu Allah kata, kamu tengok bagaimana Allah sediakan pahala untuk mereka dalam keadaan susah tersebut. Itulah ganjaran pahala. Kadang-kadang kan kita nampak susah. Orang-orang Islam ni, negara-negara, kebanyakan negara orang Islam tu susah-susah, tapi dalam keadaan susah, tapi Allah sediakan pahala untuk mereka. Dalam susah-susah mereka beria untuk nak pergi ke Baitullah Haram. Dalam susah-susah mereka tu, mereka jaga solat. Dalam susah-susah mereka ni, mereka jaga aurat dalam hidup mereka. Maknanya gambaran susah mereka tu Allah sediakan pahala. Bila malaikat pandang saja dengan segala pahala-pahala yang tersedia, lalu katanya malaikat, tak jadi masalah lah dengan apa yang mereka derita di dunia ini. Nampak susahnya orang Islam ni, tak jadi masalah lah, kerana Allah sediakan ganjaran itu jauh lebih besar di akhirat nanti. Bahasa yang mudahnya kita nak sebutnya begini, dunia ni penjara bagi orang mukmin.
dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala dia menjadi syurga bagi orang kafir. Itu yang paling mudah kita nak sebutlah. Allah sediakan bagi orang mukmin ni kesusahan, kepayahan, penderitaan, kesengsaraan, peperangan, segala benda yang berlaku ni dia panggil gambaran sementara untuk dunia yang sifat sementara. Tapi akhirat Allah sediakan untuk orang mukmin satu gambaran yang nikmat, yang tidak mampu untuk ditanggung deritanya di kalangan orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran yang disebutnya. Abu Lis As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsiruna humul asfalun illa man qala bil mal hakadha wa hakadha arba'a marrat wa qalilum ma hum." Katanya Rasulullah SAW sebut, orang yang banyak harta itu kelak yang paling bawah tempat mereka kecuali menggunakan harta dia begini dan begini. Katanya Rasulullah SAW, wa hakadha arba'a marrat, dan begini dan begini. Maknanya sedekah ke kanan, sedekah ke kiri, sedekah ke depan, sedekah ke belakang. Ini gambaran bagaimana orang yang banyak harta benda di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-muqsiruna humul asfalun. Orang yang banyak harta benda di dunia ni, di akhirat nanti dia tercorok di belakang nanti. Maksudnya kenapa? Kerana dia nak kena soal ni terhadap harta benda yang banyak. Harta benda yang banyak dalam hidup mereka tersebut, sampai di padang mahsyar nanti Allah tanya soalan yang tu, tanya soalan yang ni, yang menyebabkan dia tu memang jauh terlewat di belakang. Manakala orang yang illa man qal, kecuali kalau dia hidup atas dunia ni, illa man qal bil mal hakadha wa hakadha arba'a marrat wa qalilum ma hum. Rasulullah SAW sebut sedikit sangat orang yang jenis demikian. Yang jenis macam mana? Dia ada harta benda, dia bagi. Depan dia bagi, belakang dia bagi, kemudian kanan pun bagi, sebelah kiri pun dia bagi. Belum harta benda ada je, pantang ada je benda. Dalam hidup dia bersedekah di jalan Allah. Itu cara orang yang demikian dah. Orang kadang-kadang kan daging korban yang kita dapat kan, daging korban yang kita dapat, setengah-setengah orang dia selagi mana tak boleh penuh peti ais dia tak berhenti. Dia panggil daging korban tu, dia dapat tu, dia sombat dia masuk. Biar kalau boleh tu dia tolak peti ais dia tu, nak suruh jadi rapat betul, nak suruh betul-betul. Padahal apa salahnya ambil daging-daging tu kemudian bagilah, bahagi. Manakala kita tak dapat pun tak apa. Tapi betapa tamaknya kita. Daging korban tu, para hadirin sekalian boleh tengok orang kita tamak tak tamak. Tamaknya sampai peringkat yang dapat kupon tu pun beratur 3 kali. Yang dapat kupon tu kan beratur lagi. Dah ada dah kupon 1 tak cukup, nak 2, nak 3, panggil anak-anak ni masing-masingnya suruh dapat kupon. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh dapat daging korban tersebut. Maknanya tamak. Padahal lah, kalau kita kira lah daging korban tu, kita patut agih-agihkan lah, bahagi, tak payah ambil lah, sebab kita nak dapat pahala je. Patutnya demikian. Tak, ada setengah-setengah orang tu tak nak, semua bahagian tu dia nak ambil dia seorang saja. Ini nak sebut gambaran bagaimana tamaknya kita, bukan dalam bab harta, dalam bab barang pun berebut. Ini nak sebutnya sampai peringkat demikian. Habis saja sembelih tu, bahagian perut muda masing-masing dah ambil dah, bahagian limpa dah ambil dah, bahagian hati dah ambil dah, masing-masing dah ambil dah. Kalau di Kelantan sembelih je, bahagian perut tu, perut muda tu nak buat air asam, dia buat demikian. Dia buat colek, senang ceritanya. Nak buat colek tu, berebut tu perut muda tu. Nak sebutnya gambaran apa dia? Dia perut ni ada banyak jenis perut. Perut kitab ada, perut yang nak suruh alim sikit baca perut, makan perut kitab. Kerana perut tu kan macam kitab, macam buku tu. Jadi perut kitab alim sikit lah kalau makan, senang ceritanya. Ni nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran orang kita tamak. Dapat daging korban tu pun tamak. Yang tak dapat mengeluh, tak dapat, disebut demikian. Tak dapat. Padahal kita ni kalau tak dapat patutnya syukurlah. Alhamdulillah,
kita bukan di kalangan orang yang nak sangat pada daging korban itu. Ni tak, malam tu meleleh hai mata dia ni. Kenapa? Kerana orang tak memandang dia. Dia tak ada dalam grup yang patutnya dapat. Disebut demikian. Berebut orang kita sampai pengat demikian. Ni contoh-contoh lah. Padahal kita ni patutnya bila kita ada sesuatu benda, bahagi ni maknanya apa dia? Orang ni orang yang terawal di hadapan di pada mahsyar nanti. Siapa yang nak terawal di hadapan di pada mahsyar nanti, harta benda yang dia dapat, dia agih terus. Agih dengan tujuan apa dia? Pahala sedekah. Tapi kalau sekiranya kamu dapat, kamu tompukkan biar banyak, kamu di akhirat nanti, tunggulah kamu di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kamu di kalangan orang yang paling lewat di pada mahsyar untuk diadili di pada mahsyar Allah. Boleh bayanglah, anda pernah cerita pada jemaah sekalian kan, bagaimana orang yang sampai peringkat dia tak tahu tanah dia kat mana. Tanah dia tu tak kat mana. Geran tanah tu banyak sangat. Sampai dia tak tahu tanah dia bahagian mana, dekat mana. Ini nak sebut bagaimanalah dia di akhirat nanti. Tentulah dia di akhirat nanti berada dia hujung sekali. Lambat. Allah nak tanya ni, kamu tanah banyak, bila kamu wakaf, bila kamu guna untuk kerja agama, bila ni, jenuhlah dia nak jawab di hadapan Allah SWT. Kadang-kadang kita kan banyak sangat barang sampai tak perasan barang tu milik kita. Baju, nak buat contoh yang mudah. Baju kan, kadang-kadang baju tu bertimbun dah baju. Kadang-kadang kita pun ambil yang bawah sekali. Ambil yang bawah tu tarik buka. Bila pula beli baju ni kita? Nak sebut gambaran apa dia? Banyaknya. Kita tak perasan dah baju ni bila kita beli, bila kita pakai. Kenapa? Kerana boleh jadi sekali je orang pakai. Ada orang yang jenis baju dia ni banyak sangat, bertimbun-timbun baju dia. Nak sebut gambaran apa dia? Jawablah dia di hadapan Allah nanti. Di hadapan Allah nanti, lambatlah. Bahagian baju saja beratur dia ni. Nak tunggu di hadapan Allah nanti. Kenapa? Kerana dia tak ada perasaan nak sedekah, nak tolong dan nak bantu orang ini sendiri. Sebab tu dalam Islam dia suruh kita ni, bila kita diberi rezeki, diberi apa kelebihan saja di sisi Allah, maka kita bahagi. Orang yang jenis demikian, dianya qala bil mal hakadha wa hakadha. Rasulullah tunjuk, dia bagi depan, dia bagi kanan, dia bagi kiri, dia bagi belakang, tak berhenti daripada dia nak bagi dalam hidup dia. Suatu anak biasa sebut kan, kita ni di antara benda yang paling payah kita nak buat ialah sedekah. Di antara benda yang paling sukar kita nak lakukan ialah sedekah. Sedekah ni kadang-kadang kita boleh sedekah di sudut harta benda, tapi kita nak sedekah di sudut yang lain kita tak boleh. Yang harta kita boleh sedekah, senyum, jumpa dengan orang kita nak senyum, payah. Pada diri kita nak sedekah di sudut amalan dan perbuatan, payah dalam hidup kita demikian. Abu Lis berkata, yakni orang kaya itu tetap tempatnya di bawah orang miskin, baik di syurga ataupun di neraka. Abu Lis sebut demikian. Maknanya orang miskin, kemuliaan dia tu cepat, kemuliaan dia tu tinggi. Kita nampak orang kaya di dunia ni mulia lah, tapi di akhirat nanti orang kaya tetap berada di bawah berbanding dengan orang miskin yang soleh. Orang kaya yang soleh masuk syurga, dua-dua masuk syurga. Dua-dua ni, orang miskin masuk syurga, orang kaya masuk syurga. Baik, di antara orang miskin dengan orang kaya masuk syurga ni, katanya Abu Lis As-Samarkandi ni, dia kata apa dia? Orang kaya tu jauh lebih berada di bawah berbanding daripada orang miskin yang berada di atas dalam syurga. Kita atas dunia ni, kita tengok orang kaya masuk hotel mewah, Allah sedap kita sebut. Kita ni hotel cekia dipanggil. Hotel kita ni hotel yang kadang-kadang bang masuk ataupun bang kita ni nak sebut dia nya bukan main lagi. Tapi di akhirat tunggu di akhirat. Macam kita pergi haji, orang yang Allah bagi kelebihan pada dia rezeki, tentulah dia selesa sikit tempat dia. Tapi orang yang tak ada kelebihan sikit ni susah, bukan main lagi, bergayut dekat depan pintu tandas dia panggil. Dan orang pergi haji tu, waktu mana di padang Arafah tu, anda tengok beratur panjang depan tandas. Tandas ada 3. Orang ada 3,000 orang.
Beratur depan pintu tanah tersebut, beratur je nak masuk. Nak sebut sampai peringkat demikian. Yang satu tempat tu tanah tu sikit je, tapi nak masuk bilik air tu Allah beratur, Allah sajalah yang tahunya. Kemudian kecuali yang selalu sedekah ke kanan dan ke kiri. Kalau sekiranya nak lebih daripada orang miskin juga, bagaimana? Sedekah, banyakkan sedekah. Kamu Allah dah bagi dah harta benda banyak, gunakan harta benda tersebut. Kemudian kelebihan yang Allah bagi itu sedekah di jalan Allah. Di belakang dan sedikit sekali yang melakukan demikian. Rasulullah SAW sebut tak ramai. Kalau kita tengok orang kaya yang rajin bersedekah ni sikit, tak ramai sangat. Berbanding daripada orang yang kaya yang kedekut itu ramai. Senang ceritanya. Yang kedekut tu ramai, yang pemurah itu sedikit. Ini nak sebut gambaran bagaimana orang yang Allah kurniakan rezeki pada diri dia. Sebab syaitan sentiasa merintangi mereka untuk melakukan sedekah tersebut. Syaitan ni sentiasa akan merintangi orang kaya. Dia kata jangan sedekah, jangan. Pergi duduk rumah jauh sikit daripada orang. Lepas tu buat gated area, senang. Lepas tu tulis pula awas anjing garang depan pintu pagar. Maknanya gambaran ni orang yang Allah bagi kelebihan rezeki pada dia, ni gaya dia. Kena duduk macam ni, barulah kita standard. Kalau kita duduk dekat-dekat dengan orang miskin, nanti susah kita, nanti payah kita. Asyik orang minta derma, asyik orang datang. Ni gambaran syaitan untuk nak rosakkan di kalangan orang-orang yang Allah kurniakan rezeki pada diri dia tersebut. Nabi SAW bersabda, inna syaitan yaqul lan yanjual ghani min ihda thalas, imma an uzayyanahu fi aynai fayamna'uhu min haqqihi, wa imma an ashal alayhi sabilah fayunfiqahu fi ghairi haqqihi, wa imma an uhibbahu fi qalbihi fayaksibuhu bi ghairi haqqihi. Nak sebutnya syaitan akan sebut pada orang kaya. Syaitan ni Rasulullah SAW sebut inna syaitan yaqul, syaitan akan sentiasa sebut pada orang kaya. Dia sebut apa dia? Orang kaya ni lan yanjul ghani min ihda salas, orang kaya ni tak akan selamat daripada 3 perkara. Syaitan sebut demikian pada orang kaya ni, bisikan pada orang kaya. Yang pertamanya, dia akan hiaskan dalam pandangannya sehingga kan imma an uzayyinahu fi aini, dia akan hiaskan pada pandangan mata orang kaya ni. Benda apa yang lagi kamu kena ada, benda apa lagi yang kamu kena miliki, benda apa yang perlu kamu laksanakan lagi, sehingga tertahan dia daripada melaksanakan tanggungjawab dia tersebut. Haqqi maksudnya sehingga dia tak sanggup untuk nak keluar sedekah, dia tak sanggup untuk dia nak berzakat. Kerana dia, saya banyak lagi tanggungjawab, saya banyak lagi hak yang perlu saya tunaikan. Syaitan ni akan hiaskan pada pandangan orang kaya demikian. Dia kata apa dia? Dia kata jangan, kalau kamu sedekah nanti kamu tak bolehlah nak renovate rumah ni. Kalau kamu sedekah nanti kamu tak bolehlah tukar kereta baru. Kalau kamu sedekah nanti bila kita nak beli Rolls Royce, dia sebut demikian. Maknanya bila kalau kamu dah mula infak, kamu tak akan, ni syaitan akan hias. Kita kena tukar langsir, kena standard, jangan beli kat nilai, jangan. Beli kat mana? Kita kena beli di Australia, dia sebut demikian. Langsir jenama mahal sikit, jangan beli tempat-tempat yang tak elok ni. Kemudian ni bahagian langsir sofa kena ada jenama dia. Kena jenama dia akan sebut demikian. Sofa saja, TV kena LED, dia sebut demikian. Jangan TV yang besar macam gedabak gitu, dia sebut demikian. Nak sebutnya gambaran, semuanya dia akan sebut. Lepas tu bilik rumah kita kena ada bilik khusus untuk tayangan macam pawagam begitu. Ini gambaran orang-orang yang disebut sehingga tak sempat dia. Kita tengok orang kaya yang Allah bagi kelebihan pada dia, dia akan cara dia tu berbeza daripada orang yang susah dalam hidup ini sendiri. Beli jam jenama, jam saja 123,000 jam saja. Bahagian jam, bahagian bolpen, bahagian tie, bahagian itu semuanya jenama. Handbag mana boleh.
beli dekat pasar malam. Handbag paling-paling tidak kita kena pergi tu tempat LV, tempat macam-macam jenama yang ada ni, baru kita standard katanya mereka. Bukit Bintang tak standard kita ni. Tempat lain lagi, tempat yang lebih jauh, lebih baik untuk diri kita ni. Atau saya ringankan tangan, katanya syaitan lagi, wa imma an ashalu alaihi sabilu, ataupun saya ringankan tangan sehingga dikeluarkan tidak ada bukan pada tempatnya. Boleh bersedekah, syaitan kata boleh nak bersedekah juga, tapi kita sedekah tempat yang glamour. Jangan kita sedekah tempat yang tak glamour kita. Kalau kita bagi senyap-senyap, rugi. Wartawan tak tahu, disebut demikian. Kalau kita nak sedekah, syaitan kata kita kena sedekah 1,000, bawa mock check dia panggil. 1,000 je, nak bagi 1,000 je. Tapi ni cek besar tu yang dibawa, nak bagi pada orang miskin, orang susah, padahal tak padan-padan pun. 1,000 ni tak ada nilai pun untuk nak tunjukkan sebesar itu. Tapi kita, kalau kita nak sedekah juga, syaitan kata, syaitan hias. Ni cara Rasulullah SAW sebut. Syaitan masukkan dalam pemikiran, kalau kamu nak bagi, jangan bagi pada adik-beradik, jangan. Bagi pada siapa dia? Bagi pada orang yang kita, yang boleh menjadikan pengaruh untuk diri kita. Kalau kita bagi pada sama-sama kita, rugi. Nanti dia tak mengundi kita, nanti dia tak pangkah kita, senang kitanya. Kita kena bagi pada orang yang ada harapan mengundi kita dan pangkah kita untuk menaikkan diri kita. Ini gambaran syaitan akan sebut demikian, yang menyebabkan dia akan pilih, dicari orang tu, cari orang ni. Ni musim-musim orang nak jadi ketua kan. Bila musim orang nak jadi ketua ni, kita boleh tengok duit-duit itu ditabur. Anak yakin memang duit ditabur. Boleh bayangkan di komplek anak tu sendiri kan, di komplek Tibun Nabawi tu, berapa ramai orang yang nak bertanding ni datang. Yang datang disebut, boleh tak suruh budak-budak ni solat hajat, nak suruh bagi kemenangan, nak bagi, bukan tak bagi sumbangan. 500 ada, yang 200 ada, bagi sumbangan untuk solat hajat ni. Kita orang bagi sumbangan, kita terima je. Tapi nak sebutnya, dia nak duduk kedudukan mana, jawatan mana, nak suruh sembahyang hajat ni. Maknanya kalaulah budak-budak ni pun dapat, orang yang tak budak lagi dapat. Senang ceritanya, maknanya orang yang nak pegang jawatan, yang dia nak suruh dapat kemenangan. Ini gambaran bagaimana nak sebutnya, gambaran di sudut yang dinamakan dengan bagi dengan tujuan apa dia? Tujuan untuk dapatkan glamour, nama dan sebagainya. Ini cara syaitan dilakukan demikian. Kemudian yang ketiganya, wa imma an uhibbahu fi qalbi fayaqsibuhu bighairi haqqih. Dan yang tiga, cintakan dalam hatinya sehingga dia berusaha untuk mendapatkan satu benda itu dalam keadaan walaupun perkara tersebut tidak halal pada diri dia tersebut. Nak sesuatu, buat. Kalau kamu ada harta benda, kamu ni kena karaoke sikit. Kalau kamu nak suruh dapat projek, kamu kena main golf tu, kamu kena berjudi sikit. Kena tak taruhan. Ini cara demikian. Kalau kamu nak dapat sesuatu kedudukan, kamu diajar supaya apa dia? Kamu nak sesuatu, kamu kena buat walaupun benda tersebut benda yang tidak halal dalam syarak. Ni sampai peringkat demikian. Bila dah jadi harta benda banyak kan, harta benda banyak, syaitan akan hiaskan pada diri dia 3 perkara tadi. 3 perkara ni akan datang pada orang yang harta benda banyak ni. Dia akan sanggup untuk redah halal dan haram, tak peduli lagi. Kita boleh tengok orang yang dia ni sendiri dah mula naik kedudukan dia, harta benda banyak, dia tak peduli lagi halal haram. Yang perempuan pakai kan, waktu mana majlis makan malam, dinner tu, berkemban je dipanggil kan, pakai baju yang nak tertonjol dada dia ni, yang dia berjalan dalam keadaan yang dia ni baru standard, kain pula kena belah, kalau boleh dekat-dekat dengan punggung, yang dia nak buat demikian. Maknanya gambaran apa dia? Gambaran ni baru kita standard. Masuk majalah pula, majalah berjenama, wogi ke apa dia dipanggil, jenama-jenama ni jenama-jenama yang terkenal, majalah-majalah yang hebat.
Ni nak sebutnya kenapa dia? Kerana barulah kita ni standard. Tak kira dah halal haram, tak peduli dah. Duduk minum, kena minum. Kalau tak minum, tidak standard. Ni sampai peringat demikian. Inilah yang dilalui dalam proses-proses manusia yang telah dihiasi oleh yang disebut oleh syaitan. Dia tak peduli lagi. Sembahyang tak ada. Majlis bermula daripada pukul 5.30, berakhir pada pukul 10 malam. Sembahyang asar, sembahyang maghrib tak ada. Jamak disebut. Jamak maghrib tak boleh. Kan nak sebutnya gambaran demikian. Kerana dihiasi. Kita boleh tengok kan, kalau kadang-kadang pengantin orang nak kahwin tu kan, baru nak jadi pengantin baru je, berapa ramai orang yang kalau nak jadi pengantin tu tak semayang dah dia. Kena make up pula. Make up pukul 12 tengah hari atau pukul 11 tengah pagi. Kemudian Zuhur tak ada dah. Kalau nak bersanding pula, tunggu ni nak sebut gambaran. Kalau yang kahwin nak sebut sampai pukul berapa tu, kita kena tinggal segala-galanya. Itu baru dihiasi. Sikit je baru dalam hidup kita. Kalau orang ada agama, alhamdulillah, dia tahu ni sampai masuk waktu kita kena solat, kena jaga. Tapi yang tak ada agama, sayang, kita boleh tengok betapa ramai orang yang tertinggal dengan syariat dalam kehidupan ini sendiri. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, sedang saya seorang yang pedagang. Katanya Abu Darda, saya ni peniaga yang besar. Abu Darda cerita, maka saya ingin akan menghimpunkan antara dagangan dengan ibadah. Saya nak kumpulkan di antara perniagaan saya dengan ibadah, maka tidak dapat. Saya tak mampu. Yalah, sibuk nak berniaga lagi, sibuk nak solat lagi, macam mana nak buat? Maka saya tinggalkan dagangan dan tetap melakukan ibadah. Saya bila sampai peringkat dalam keadaan yang sibuk ni, nak berniaga ke nak solat, nak berniaga ke nak solat, maka saya tinggalkan perniagaan tadi, saya tumpukan pada ibadah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, saya tidak ingin mempunyai toko ataupun gudang di dekat dengan masjid sehingga tidak ketinggalan sembahyang jemaah dan mendapat untung tiap harinya 40 dinar untuk bersedekah fi sabilillah. Dia kata, demi Allah yang saya inginkan satu hari dalam jiwa saya ni, biar kedai-kedai saya ni dekat-dekat dengan masjid. Bila dekat dengan masjid, saya pun tak tertinggal salat. Pada masa yang sama juga, apabila untungnya 40 dinar setiap hari, saya bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang setengah-setengah kan masjid kan, kita buat di setengah-setengah masjid dia buat tempat-tempat niaga. Lepas pada tu tempat niaga tu dia pergi collect pula, dia pergi kutip pula, dia sebut RM5 satu tapak misal contohnya. Itu satu cara yang diajar, yang disuruh dalam agama. Kamu berniaga, semayang jangan tinggal. Jangan sampai peringkat berniaga sampai tak semayang. Ramai mana orang yang niaga dekat masjid tapi tak semayang. Kan anda biasa sebutkan hari Jumaat tu niaga sampai tak semayang. Orang lelaki niaga burger tak semayang. Niaga tu yang anda sebutkan. Kadang-kadang anda pergi tengok, nak pergi semayang, nak naik solat tersebut setengah-setengah masjid, tengok niaga cendol je tak semayang. Turun-turun tengok, tunggu cendol dia tersebut, yang mempertahankan kecendolan dia tersebut, yang anda sebut banyak kali tu kan, yang duduk jaga cendol dia ni. Nak sebut gambaran apa dia? Tak solat dia ni. Kerana apa dia? Kerana sibuk dengan perniagaan. Bendanya untung sikit je, yang akhirat kerugian dalam hidup dia. Allahu Akbar, orang kita demikian. Sebab tu anda sebut cadangkan masjid-masjid ni kena ada ruang-ruang perniagaan. Ruang-ruang dekat luar tu biar ada tapak-tapak perniagaan. Dan orang Islam niaga lah. Sampai waktu solat, pergi solat. Waktu mana dengar kuliah, masuk kuliah, dengar kuliah. Niaga. Islam tak larang pun, Islam suruh. Dan anak sentiasa galakkan. Tapi yang masalahnya, niaga sampai tak dengar kuliah. Niaga sampai kita je tak datang dengar. Sampai kadang-kadang tak kenal pun ustaz, senang ceritanya. Nak sebut gambaran apa dia, tak tahu dia tak tahu, datang nak berniaga je. Yang ni pun rugi juga. Yang ni pun dia untung pada perniagaan, tapi dia kerugian pada sepatutnya benda yang dia dapat dalam hidup dia. Ketika ditanya, mengapakah tidak suka itu? Jawabnya, kerana beratnya perhitungan hisab pada hari kiamat.
Kenapa hang tak suka buka kedai-kedai yang jauh-jauh sikit daripada masjid, kemudian kamu tak suka, maksudnya duduklah jauh sikit daripada masjid, senang ceritanya. Dia kata, tak, aku takut beratnya perhitungan hisab di hari kiamat nanti, katanya Abu Darda. Gambaran supaya jangan sampai peringkat kita kerugian, dunia pun rugi, akhirat kita pun rugi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sebab tu kita tengok kan, tiga buah masjid yang besar dalam di dunia ni, itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tiga-tiga masjid yang besar ini semuanya dikelilingi dengan kedai-kedai. Semua dikelilingi dengan kedai-kedai yang dekat. Dengan tujuan apa dia? Masuk je waktu, tutup kedai, kemudian pergi sembahyang. Itu cara demikian. Masjidil Aqsa je anda tengok yang tak mampu nak buat. Kenapa? Kerana dijaga oleh yang disebut dengan Zionis ini sendiri, Israel. Tapi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan patut masjid kita ni pun sama jugalah. Patutnya masjid kita ni letak dekat-dekat kedai-kedai orang Islam, bagi janakan ekonomi orang Islam. Ekonomi orang Islam ni dia akan jadi demikian. Lepas pada tersebut, bagi ruang supaya orang datang solat dan sebagainya. Ini kedudukan yang baik yang perlu kita lakukan. Anda pergi ke Surabaya, pergi ke tengok yang kawasan Masjid Sunan yang wali Sunan kan, Wali Songo tersebut. Wali Songo ni sendiri, pergi tengok kawasan masjid itu sendirinya penuh dengan kedai-kedai. Ini pun satu benda yang baik yang patut dilakukan. Cuma dekat dengan waktu solat, terus kita berhenti dan pergi solat dulu. Jaga solat itu keutamaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma habbani farzuqhu afafa wal kafafa. Allahumma man ahabbani farzuqhu afafa wal kafafa, wa man abghadani faqsirhu malahu wa waladahu. Ini Rasulullah SAW sebut. Rasulullah SAW baca doa, ya Allah, siapa yang cinta kepada aku, maka aku doakan pada dia diberi rezeki dan kesopanan dan kafafa. Ya Allah, tolong bagikan pada dia kecukupan dalam kehidupannya. Siapa-siapa yang doa Rasulullah, Allahumma man ahabbani farzuqhu afafa wal kafafa. Ya Allah, sesiapa yang mencintai pada aku, ya Allah, dia sayang pada aku, tolong anugerahkan padanya afafa wal kafafa. Dia rasa cukup dan dia rasa memadai dengan pemberian yang kamu bagi itu. Tetapi waman abghadani faqsirhu malahu wa waladahu. Ya Allah, kalau sekiranya siapa yang benci pada aku, maka perbanyakkan harta pada diri dia. Doa Rasulullah SAW sebut. Rasulullah kata, tolong banyakkan harta pada dia. Senang nak sumbat dalam neraka nanti. Senang ceritanya. Biar banyak sikit harta dia tu, kalau dia kena humban ke dalam neraka pun padan dipanggil. Biarnya banyak harta tu, dalam keadaan dia banyak harta dan banyakkan anak-anaknya. Dah banyak harta, orang dah banyak harta ni, dia kahwin pun mula ramai. Bila dia kahwin ramai tersebut, dia pun anak-anak dia pun banyak. Bila anak-anak dia banyak ni, yang menyebabkan apa dia? Dia tak terpelihara anak dia, tak terjaga dan tak terbela pada diri dia tersebut. Yang berapa ramai kan, dia kahwin, dia cerai, kahwin cerai, dia kahwin, dia cerai. Dia berniaga besar, dah harta benda banyak, dia boleh kahwin, dia kahwin, dia cerai, dia kahwin, dia cerai. Kemudian yang kahwin, yang jenis kahwin, dia dapat anak lah. Anak dia ni tak sempat pun mengenali bapa dia. Kenapa? Kerana ramai sangat. Dia kahwin, dia cerai, dia kahwin, dia cerai. Elok lepuk je muka dia ni dipanggil. Yang jenis dia tak tanggungjawab terhadap rumah tangga dia ni sendiri. Nak sebutnya gambaran apa dia? Dia tergantung. Yang isteri yang ni tak tahu kat mana. Yang macam ni hidup dalam keadaan, anda berjumpa dengan orang jenis macam ni, yang hidup harta benda banyak. Harta benda tak usah cerita lah, banyak dia ni. Tapi kahwin, lepas kahwin dapat anak 2-3 orang, cerai. Kahwin dengan orang perempuan lain pula. Kemudian cerai. Kemudian kahwin lagi. Isteri dia tu banyak, ramai dah. Kemudian dia kumpul dalam satu masa 4 orang je.
Tapi dia cerai. Anak ada. Tapi dia sempat jaga ke? Tak sempat nak jaga. Tak sempat dia nak, bila masa dalam hidup dia nak bergurau senda dengan anak, bila masa dia nak tengok pelajaran anak-anak, bila masa dia membesar tersebut, tak ada pada diri dia. Yang menyebabkan Rasulullah SAW sebut apa dia? Ya Allah, tolong bagi pada dia ni biar ramai sikit anak, senang nak humban dalam neraka Allah nanti. Ramai anak ni Islam suruh. Tapi bila sampai peringkat anak-anak yang ramai tak terjaga, yang ni yang dilarang dalam agama. Tak ada nilai pada diri dia tersebut. Dia gunakan agama untuk kepentingan nafsu dia. Dia gunakan, dia ambil kesempatan di atas halalnya agama ini, yang menyebabkan akhirnya rosak agama kerana dengan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh mereka ini sendiri. Namun demikian, kadang-kadang kita tengok dia Pak Haji, dia Pak Lebay, bukannya orang biasa tak. Dia kadang-kadang dia tahu benda tersebut, tapi kahwin cerai. Bukan main lagi. Kerana apa dia? Kerana dia sendirinya, dia rasa pada diri dia tu hebat sangat dengan harta benda yang ada pada diri dia. Orang macam ni kalau dia mati, gantung di tiang gol je, senang cerita ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana tak ada tanggungjawabnya dia terhadap rumah tangga dalam kehidupan dia. Nabi SAW bersabda, al-faqru musyaqqatun fid dunya, masarratun fil akhirah, wal ghani musarratun fid dunya, musyaqqatun fil akhirah. Orang-orang yang susah itu, katanya Rasulullah, orang-orang yang miskin itu kamu nampak dia susah di dunia, tetapi dia senang di akhirat. Rasulullah SAW sebut demikian. Musyaqqatun, dia ni kamu tengok di dunia ni bukan main lagi, dianya sukar melalui proses kehidupan. Susahnya dia, orang yang miskin ini, dia terpaksa umum yang dia perlu bantuan. Dia terpaksa berjumpa dengan orang tu untuk tebalkan muka. Susahnya dia nak memerlukan bantuan ini sendiri. Musyaqqatun fid dunya, musarratun fil akhirah. Tapi dia mudah di akhirat nanti. Sampai di akhirat je Allah tak tanya banyak pada dia. Nak tanya apa, barang tak ada. Nak tanya benda apa, ditanggungjawab dia tak ada. Nak tanya keluar zakat, tak perlu keluar zakat kerana dia tak ada harta benda. Nak tanya tentang harta benda dia tak ada. Pergi ke rumah dia, cuba tengok rumah orang miskin, dan almari pun tak ada. Kadang-kadang di situlah tempat dia makan, di situlah tempat dia masak, di situlah tempat dia, ruang yang sempit je dalam hidup dia tersebut, dalam keadaan susah. Anda pergi tengok di Pulau Mabul tu kan, kadang-kadang kita meniti air mata tengok di Pulau Mabul, orang Islam di Pulau Mabul, rumah tu sempit. Kita boleh bayang macam mana keadaan dia sempit ni. Orang Islam, anda pergi tengok di Vietnam, orang Islam di Vietnam, Allah susahnya kita tengok. Orang Islam di di Kemboja, susahnya hidup mereka. Susah. Dapat daging tu, bila kita bagi daging, terpaksa jemur daging. Bila kita tanya kenapa jemur, dia jawab tak ada peti ais, nanti kan busuk, dia sebut demikian. Bimbang takut busuk ni, gantung je daging-daging. Kita ni sampai tolak peti ais. Nak sebutnya gambaran kitanya, beza kita dengan dia. Yang dia tu terpaksa jemur. Kemarin imam daripada Vietnam telefon pada ana, daripada Ho Chi Minh telefon. Dia kata apa dia, Ustaz, tahun ni Ustaz tak datang ke Vietnam? Ana kata tak. Dia kata, Ustaz korban di mana? Ana kata korban di Malaysia saja. Dia kata tahun ni orang di Vietnam tak ramai orang datang disebut. Ramai orang pergi ke Kemboja saja disebut. Kemboja saja. Di Kemboja tu sampai satu rumah 1 ekor lembu. Kita sendiri pun tak dapat begitu. Di Kemboja ramai orang yang pergi ke Kemboja. Tapi di Vietnam dia kata dapatlah 200 gram daging. Satu-satu keluarga dapat 200 gram daging. Anak kata tahun depan telefon dulu pada anak awal-awal, bagi tahu dulu awal-awal. Dia kata memanglah, dia kata harga lembu mahal sedikit. Anak kata tak apa, insya-Allah kita mudah-mudahan kita akan buatlah. Tapi anak tak teringat pula ke Vietnam, sebab sebelum daripada ni anak pernah pergi ke Vietnam. Anak sebut jangan pergilah di kampung di Vietnam tu, sampai peringkat dia pergi ke Chodok. Chodok ni lebih kurang 83. Anak nak sampai di Chodok tu, anak bilang 83 batang sungai yang kena lintasi. Bilang setiap kali mana lintas sungai tersebut, kita bilang
kita kira 83 batang sungai nak sampai di kampung Chodok tersebut di Vietnam. Tapi dia kata di Ho Chi Minh tahun ni tak ada orang Islam tak datang, dia sebut. Ada 6 ekor je dihantar, orang Islam ramai di Vietnam itu sendiri, dia sebut. Macam-macam gaya dah. Tapi wal ghani, tapi orang kaya musarratun fid dunia, kamu tengok senang jadi dunia. Rasulullah SAW sebut demikian. Kamu nampak mudah jadi dunia, musyaqqatun fil akhirah, tapi di akhirat tunggulah. Allah tanya tu banyak terus di akhirat. Musyaqqatun, susah dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Orang kaya ni sampai di akhirat menjadi sukar pada dia. Allah tanya terus. Pintu pagar kamu ada ni tak disebut. Pintu pagar kamu berapa besar nilai pagar kamu? Bahagian pintu pagar kamu saja. Elektrik tak elektrik? Bahagian pintu pagar saja. Allah tanya sikit lagi. Kereta kenderaan kamu berapa buah? Tanya lagi. Allah tanya lagi. Ni jenuh dah kita nak jawab satu-satu. Dalam kehidupan ni. Tanah kamu berapa luas? Yang kamu infak berapa banyak? Kamu tanya. Yang ditanya tersebutlah yang menyebabkan kesukaran di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tanya orang miskin, ada pintu pagar? Tak ada, ya Allah. Masuk je rumah saya tak ada pintu pagar. Lepas tu ada pintu rumah, engsel pun tak ada, ya Allah. Nak sebut engsel pun tak ada, ya Allah. Nak sebutnya masuk tu tolak dengan kain je, masuk terus dalam rumahnya. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ahad hirfah wa hirfati isnatan, al-faqru wal jihad, faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Ini kata Rasulullah SAW, inna likulli ahadin hirfatun wa hirfati isnatan, al-faqru wal jihad. Tiap orang ada kesukaan, kata Rasulullah. Tiap-tiap di kalangan manusia ni dia ada hirfatun, dia ada kegembiraan pada diri dia. Apa dia? Wa hirfati, kegembiraan aku ni ada dua je, kata Rasulullah. Kesukaan. Hirfah ni hobi senang cerita ni. Hobi ataupun apa ni, maknanya benda yang suka mengasyikkan dalam hidup, mengembirakan dalam hidup. Aku sendiri ada dua, kata Rasulullah. Hobi aku ni ada dua. Yang pertama, al-faqru, suka dengan orang-orang miskin. Suka dengan orang-orang miskin. Tiap kali mana jumpa orang miskin, satu kegembiraan dalam hidup aku. Kemudian wal jihadu, dan yang kedua jihad. Pantang sebut jihad, maka akulah orang yang paling suka. Tadi Rasulullah SAW, faman ahabbahuma faqad ahabbani, siapa-siapa yang mencintai dua perkara tadi, samalah dia sedang mencintai aku. Rasulullah SAW sebut demikian. Siapa-siapa yang dia mencintai pada dua perkara yang aku sebut tadi, sebenarnya dia sedang mencintai aku. Wa man abghadahuma, sesiapa yang benci dua perkara tadi, faqad abghadani, sebenarnya dia sedang membenci aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun samalah dalam hidup kita ni, dalam keadaan yang kita diajar supaya pada kitanya mencintai dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah. Mana-mana yang dicintai oleh Rasulullah, kita cinta. Mana-mana yang benci oleh Rasulullah, kita pun tak suka. Ni satu benda yang kita kena faham dalam kehidupan kita ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kerahmatan dalam pertemuan kita ini, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, anak-anak ucap terima kasih banyak-banyak pada jemaah yang telah telah memberi bahagian-bahagian korban tu, dan alhamdulillah anda telah agih-agihkan di Kedah, kemudian di Pahang, kemudian di kawasan-kawasan pendalaman bahagian daging-daging korban tersebut. Alhamdulillah seronok. Dan di kalangan mereka tersebut ada yang dapat tu sukalah dapat daging-daging korban ni. Kita bagi dalam setengah-setengah kilo seorang daging-daging korban tersebut. Itu pun alhamdulillah syukur dah. Bagi setengah kilo ni bolehlah daripada seekor lembu yang 55 dapatlah 100 orang, 100 buah keluarga. Kita boleh agih-agihkan demikian. Kalau setengah kilo 500 gram,
Ada yang kita bagi 700 gram dan sebagainya pada orang-orang yang susah ni. Jadi alhamdulillah, syukurnya di kalangan mereka di sendiri. Tambah tahun ni pula ramai yang tak boleh buat korban. Ada yang sebut, dia kata macam mana nak buat korban, daging lembu pun mahal disebut. Nak buat korban tu pun mahal. Satu bahagian sampai 500. Di kampung-kampung 500. Di kampung-kampung, bukannya di bandar. Di bandar ni tak tahulah. Sampai ada di bandar ni 550 ada satu bahagian. Sampai peringkat demikian. Lembu naik minyak dia panggil. Yang menyebabkan harga lembu pun mahal sekarang. Ada yang sembelih tak mati-mati lembu. Kan? Sembelih tu bingkai bangun, jalan lagi lembu tersebut. Terlepas macam-macam gaya yang kita perhati. Oleh kerana sekalipun alhamdulillah syukur di atas apa yang diberi oleh jemaah tadi, dan anda telah agih-agihkanlah. Termasuk anda bagi di selatan Thailand, di mana kita agihkan di selatan Thailand tersebut. Lebih kurang 6 ekor bagi di selatan Thailand. Alhamdulillah, jemaah-jemaah di sana syukur pada Allah dengan daging-daging korban yang diberi ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir quluba Nur Hidayah binti Zahari wa Muhammad Faqih bin Ruslan. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawatal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.